Bertemu semula, semua 123 cawangan lembaga tabung haji TH di seluruh negara akan beroperasi hari ini bagi membolehkan bakal haji yang terpilih pada musim haji 1443 2022 untuk menghantar surat terima tawaran haji, buku rekod rawatan setelah pemeriksaan kesihatan dibuat dan pasport antarabangsa ke mana-mana pejabat cawangan TH yang berhampiran. Dan kita mahu bersama dengan wartawan Hasimi Muhammad untuk perincian lanjut berkaitan dengan perkara itu. Hasimi, apa laporan boleh dibawakan? Baik, terima kasih Hafizi di studio. Kalau ikutkan sudah 2 tahun operasi ataupun ibadah haji ini tangguh akibat pandemik COVID-19 dan tahun ini adalah tahun yang dinanti-nantikan oleh bakal haji yang bakal menunaikan rukun kelima Islam, rukun Islam kelima itu. Dan kalau ikutkan daripada jumlah yang dikeluarkan oleh tabung haji sebelum ini iaitu sebanyak 14,306 bakal jemaah haji yang akan menunaikan haji pada musim tahun 2022 ini, dan juga berikutan daripada kesuntukan masa tabung haji mohon kepada bakal jemaah haji untuk menjawab surat tawaran dalam masa tempoh 7 hari waktu bekerja. Dan hari ini juga seperti mana dimaklumkan oleh Hafizi, dalam usaha untuk melancarkan operasi ataupun proses tersebut, sebanyak 123 cawangan tabung haji dibuka dan salah satunya juga yang beroperasi adalah di Ibu Pejabat Lembaga Tabung Haji di Jalan Tun Razak. Dan bagi kita melihat kepada proses tersebut bersama dengan Astro Awani ketika ini adalah pemangku pengarah eksekutif operasi tabung haji, saudara Muhammad Amin Abdul Wahab. Terima kasih Encik Muhammad Amin kerana bersama dengan Astro Awani. Sama-sama. Terima kasih. Pertamanya selamat Hari Raya dan juga untuk kita melihat kepada hari ini operasi waktu cuti sebenarnya semua berkorban untuk memudahkan kelancaran jemaah haji. Bagaimana boleh diceritakan operasi hari ini Encik Muhammad Amin? Okey, mula-mula sekali saya ingin ucapkan selamat Hari Raya kepada semua dan maaf zahir batin. Okey, mula-mula sekali sebagaimana yang semua sedia maklum, masa untuk menjawab tawaran haji pada kali ini terlalu singkat, lebih kurang 7 hari. Biasanya kita dah masa berbulan-bulan sebelum ni. Oleh kerana keadaan COVID dengan bagai-bagai itu, Saudi umumkan kepada kita kuota haji untuk Malaysia adalah 14,306 dalam 2 minggu yang sudah sahaja. Semasa terlalu suntuk. Oleh itu, dengan keadaan musim perayaan lagi, masing-masing nak balik beraya dengan apa semua tu kan, tabung haji telah buat keputusan adalah baik sekiranya kita extend untuk menjawab tawaran haji, di mana sebelum tu hari Jumaat sepatutnya hari terakhir dan kita telah tambahkan sampai ke hari Isnin. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya tambah pada hari Isnin, maka mereka hanya ada 1 hari sahaja untuk datang untuk berurusan dengan tabung haji. So kita pun buat keputusan, ini time raya ni, buat keputusan adalah baik kalau kita boleh buka seluruh tabung haji di Malaysia, iaitu 123 cawangan kami pada hari ini. Dan kami buat keputusan itu pun hari Jumaat malam. Kita panggil semua pengarah wilayah kita, pengarah negeri kita bersama-sama untuk membantu memudahkan urusan jemaah haji. Maka hari ini kita di sini dan di seluruh negara untuk menyantuni jemaah haji kita, bakal haji kita, insya-Allah. Baik, Encik Mami, kalau ikutkan di Lembah Kelang dianggarkan lebih kurang 16 cawangan kesemuanya dibuka, bukan sahaja di Ibu Pejabat ini. Daripada jumlah mereka yang layak, 14,306 itu, kalau ikutkan kepada purata ataupun rekod daripada Lembaga Tabung Haji, sudah berapa ramai yang telah pun menghantar surat tawaran ataupun menjawab surat tersebut setakat ini, Encik Muhammad Amin? Okay. Walaupun masa yang suntuk 7 hari, ramai telah menjawabnya. Sebab sekarang ni cara menjawab pun bukan kaedah manual. Dulu kena datang ke cawangan dengan surat apa semua kan. Sekarang online sahaja. Bakal haji boleh melayari tijari.com.my. Dia boleh cek di sana sama ada mendapat tawaran ke tidak, dan boleh menerima tawaran haji secara online sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada mereka yang menghadapi masalah untuk menggunakan tijari digital apa semua tu kan, boleh je datang ke cawangan. Pun begitu, ramai yang telah menjawabnya, tapi masih ada bakal haji yang belum jawab. Saya nak ambil peluang ni lah untuk menyarankan kepada semua, sila cek www.tijari.com.my untuk tengok dapat tawaran ke tidak. Kalau ada, boleh je menerima tawaran sehingga hari esok.
hari esok adalah hari yang terakhir untuk menjawab tawaran. Boleh juga datang ke cawangan hari ini dan juga esok untuk berurusan dengan kami. So insya-Allah kami harapkan kesemua 14,306 bakal haji yang ditawarkan boleh menerima tawaran mereka atau boleh respon kepada kita sama ada menerima ataupun tidak. Encik Muhammad Amin, kalau kita melihat kepada proses tersebut untuk kelancaran, apa dokumen-dokumen yang perlu disediakan oleh bakal-bakal jemaah haji, seperti mana kita faham bahawa selain pada pasport antarabangsa, mungkin ada dokumen-dokumen lain yang perlu disediakan untuk memastikan kelancaran tersebut. Dan sebaik saja proses ini selesai, bagaimana kita nak faham apa proses-proses seterusnya yang perlu dilakukan oleh bakal jemaah haji ini? Okey, terima kasih kepada soalan itu. So ada dua fasa. Satu fasa sebelum dan satu fasa selepas terima. Fasa sebelum untuk menerima tawaran itu ada 3 perkara. Mula-mula sekali, sebagaimana saya sebut, boleh je melayari tijari.com.my untuk menerima tawaran dahulu. Itu yang pertama. Ataupun ke cawangan untuk menerima. Yang kedua, perlu melakukan medical check-up. Dapatkan buku rekod perubatan daripada tabung haji dan juga pasport. So 2 perkara ini perlu dihantar kepada tabung haji selewat-lewatnya esok, iaitu buku rekod rawatan dan juga pasport antarabangsa. Selepas yang itu telah dihantar, maka selesailah tanggungjawab bakal haji itu. Dan dia kena tunggu sahaja. Selepas ini tabung haji akan menghubungi mereka untuk 2 perkara. Satu, kursus perdana haji yang dijadualkan di antara 15 Mei hingga 29 Mei ini, dan keduanya flight details lah, 2 perkara ini. Yang ni kami akan hubungi melalui tijari, boleh cek melalui tijari, dan keduanya kami juga akan war-warkan melalui social media dan juga media, mainstream media, untuk makluman kepada semua bakal-bakal haji bahawa jadual penerbangan telah siap dan juga berkaitan dengan kursus perdana haji itulah. Saya akan bermula 15 Mei hingga 29 Mei. Itu sahaja. Other than that, tunggu sahaja daripada tabung haji insya-Allah. Baik, terima kasih Encik Muhammad Amin Abdul Wahab atas ulasan dan juga penerangan berhubung dengan proses operasi hari ini. Selamat Hari Raya sekali lagi. Itu dia pemangku pengarah eksekutif operasi tabung haji Encik Muhammad Amin Abdul Wahab, dan juga kita akan bawakan pengembangan langsung kalau ikutkan dari situasi terkini di cawangan ini. Sudah pun ada bakal-bakal jemaah haji yang telah pun mengambil peluang ini untuk hadir untuk melakukan urusan-urusan bagi melancarkan proses menunaikan haji bagi tahun 2022, dan juga dimaklumkan bahawa selain daripada penghantaran dokumen-dokumen yang diperlukan, juga cawangan di sini membuka kepada urusan-urusan lain, termasuk juga difahamkan ada pertukaran akaun kanak-kanak kepada dewasa dan sebagainya, tidak terhad kepada urusan untuk membantu atau melancarkan jemaah haji musim 2022 sahaja. Jadi kita akan bawakan perkembangan langsung dari masa ke masa di Astro Awani dan astroawani.com. Untuk jam ini kita kembali kepada Hafizi di studio. Hasimi, sebelum kita lepaskan Hasimi, ada tak Hasimi berjumpa dengan jemaah haji dan bertanyakan kepada mereka mengenai peningkatan kos haji, iaitu sebanyak RM10,980 perlu dibayar oleh jemaah haji untuk golongan B40 dan peningkatan sebanyak RM1,000 untuk golongan itu. Manakala untuk yang bukan B40, peningkatan sebanyak RM3,000, iaitu bayaran sebanyak RM12,980 perlu dibayar. Ada Hasimi berjumpa dengan mereka bertanyakan berkaitan dengan kenaikan kos menunaikan haji ini dan bagaimana reaksi mereka? Baik Hafizi, buat masa ini memang kita belum lagi berkesempatan untuk mendapatkan reaksi daripada bakal-bakal jemaah haji, khususnya yang berada di kawasan sekitar di cawangan Ibu Pejabat Lembaga Tabung Haji ini. Namun kita akan cuba untuk dapatkan reaksi-reaksi, khususnya persoalan yang diutarakan oleh Hafizi sebentar tadi. Kerana di belakang saya ini ada juga bakal-bakal haji telah pun selesai menghantar dokumen mereka, dan pastinya kita akan mendapatkan reaksi-reaksi berhubung perkara itu, dan juga mungkin juga mengenai reaksi-reaksi khususnya untuk keterujaan mereka menunaikan ibadah haji pada tahun ini, kerana kita faham bahawa sudah 2 tahun tertangguh ibadah ini, dan bagaimana perasaan itu dan juga persiapan-persiapan mereka, khususnya melihat kepada peningkatan kos haji itu sendiri, dan kita akan bawakan semua nanti di Astro Awani, Hafizi. Okey, baik. Terima kasih Hasimi atas perkembangan laporan berkaitan dengan perkara tersebut.